So hari ini berita mengatakan bahawa Tien Chua diminta untuk tarik diri daripada kontes dan dia meminta maaf kepada Anwar. Dia kata dia minta maaf kepada Anwar kerana dia terpaksa. Dia kata, "Kerana terpaksa aku melangkah pergi." Kerana terpaksa, dia kata dia terpaksa lawan kerana dia nak serve people. Dia bukan kerana nak serve people dia kerana dia nak menguasai apa orang kata cabang tersebut. Dia nak pecah undi Prabha je sebenarnya. Itu saja. Dia katalah apa dia nak kata sekalipun. Dan menurut parti, orang yang bertanding di kerusi lawan orang kita sendiri akan dibuang daripada parti. Saya nak tengok ujung tahun ni lah dia dibuang daripada parti. Tapi ada akhirnya kita kena kembali kepada apa yang kita lakukan. Kita kena kembali kepada perjuangan kita. Kita kena kembali kepada apa yang kita nak bawa selama ini. Dan mereka yang tetap istiqamah dalam jalan perjuangan ini, kita tak berpaksikan kepada manusia. Kita bukan berpaksi kepada Anwar Ibrahim. Kita bukan berpaksi kepada Rafizi Ramli. Kita bukan berpaksi kepada Nurul Izzah. Kita berpaksi kepada kebenaran. Kebetulan mereka ini yang sekarang ini memacu kebenaran tersebut. Kita ikut kerana dia memacu ke arah jalan yang sama dengan kita. Maka kita ikut. Now, the moment mereka deviate, mereka mengalihkan diri mereka daripada jalan tersebut, the moment itu kita kena tinggalkan, mufarakah. Kita boleh bawa jalan sendiri. Dan itu pun Islam ajar kepada kita kan. Okey, now kisah Tien Chua ni boleh ke dia tarik diri daripada batu? Itu persoalan. Nah, dia telah mencalonkan diri dan sudah mau menjadi calon bebas. So bolehkah dia menarik diri daripada jadi calon bersatu? Jawapan mudahnya tak boleh. Dia tak ada istilah tarik diri, tuan-tuan. Once you already put the name, nama dah print. Bila nama dah print, poster dah print, benda tu semua dah print, maka kena dah bertanding dah. Tak ada istilah tarik diri, tak ada istilah tak nak bertanding, tak ada istilah dah. Ini bukan pemilihan parti boleh tiba-tiba tarik diri, tak ada. So kalau dia bertanding je. Dia kena lawan dekat situ. So bila dia lawan dekat situ, so dia akan nak suka atau tidak, bukan ramai orang tahu apa yang berlaku kepada Tien Chua. Dia ingatkan Tien Chua ni masih lagi kawan-kawan orang PKR kan. Ada kemungkinan dia akan pergi dekat situ dan undi untuk mengundi Tien Chua instead of mengundi Pakatan Harapan. Menyebabkan undi pecah, ada kemungkinan parti-parti lawan yang akan menang. Jadi dekat situ kita dapati bahawa usaha ni bagi saya taktik lapuk lah untuk kita nak jatuh dia orang nak jatuhkan Pakatan Harapan. Say whatever you want to say lah. You all nak tuduh saya macam-macam tentang Tien Chua pun, ini pendirian saya kan. Parti nak kata apa tentang Tien Chua, kalau tiba-tiba nak ambil tindakan pada saya, ambil tindakan pada Tien Chua tapi itulah orang yang mengadu pasal parti ni, tak ada pula orang ambil tindakan. Tak apalah, mungkin lepas PRU ni nanti akan ada ramai yang kena pecat daripada dakwaan tersebut. So daripada sini kita dapati bahawa perlunya untuk kita nak melihat, so Tien Chua ni boleh bertanding atau tidak? Dia boleh bertanding. Boleh tak diri atau tidak? Tak boleh. So akhirnya dia akan bertanding dan dia akan memecah belahkan undi. Dia katalah macam nak apologetik lah, nak minta maaf lah sebagainya. Benda itu tidak berkesan dan tidak akan memberi kesan. Okay. Now hari ini kita membawa kisah dia kisah yang menarik, tuan-tuan. Bila PAS membuat apa orang kata, PAS membuat satu macam mana dia kata, dia satu fitnah kepada Anwar Ibrahim. PAS buat fitnah kepada Anwar Ibrahim. Untuk maklumat, Parti nak bagi tahu, ingat Pakatan Harapan ini ketua dia Anwar Ibrahim. Yang duduk belakang dia DAP. Kalau pangkah Pakatan Harapan, tuan-tuan pangkah Pakatan Harapan, orang-orang Melayu yang ada menyokong Pakatan Harapan, berarti dia menjadi tangan-tangan yang nak menyerahkan negeri kita ini dan negara kita kepada DAP yang akan diketuai oleh Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang. Kalau Anwar Ibrahim, kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan. Tu satu. Dan yang kedua, DAP kita tengok hari tu dia bawa agenda komunis. Dia bawa komunis Abu Chimping yang mati di China di sana. Dia kata Chimping tu pejuang pendidikan. Masa tu dia bawa mai balik. Masa tu dia bawa komik-komik buat masuk sekolah. Masa tu juga berlaku kita tengok ni bendera terbalik. Masa tu juga bawa pengarakan ataupun pengiktiraf Parti Komunis Malaysia. Jadi parti seru sungguh-sungguh, jangan sekali-kali ada orang Islam di Malaysia ini
ada orang silam-silam di negeri Perak ini yang memberi undi kepada Pakatan Harapan. Dan yang kedua, makluman tuan-tuan, fitnah dan PAS ni tak berpisah. Fitnah di antara PAS dengan apa orang kata dengan fitnah dan PAS ini tak boleh berpisah tuan-tuan. Saya tak faham lah. Diorang ni duk cerita pasal kes fitnah, pasal hadis fitnah, pasal ayat Al-Quran menyentuh soal-soal fitnah, tapi diorang sendiri memfitnah. So bila diorang sendiri memfitnah, saya pelik kan, kenapa mereka dengan beraninya memfitnah orang sedemikian. Diorang ni macam bercakap seolah-olah macam tak ada Tuhan tau. Itu saya boleh kata, diorang bercakap seolah-olah macam Tuhan tu tak wujud. Kopiah di kepala, jubah di badan, seolah itu boleh jadi penghakis dan juga jadi baju perisai mereka kepada api neraka, seolah-olah macam tu. Dia bercakap tu macam seolah-olah dia macam ni tuan-tuan. Modal PAS apa? Modal kepada PAS apa? Modal kepada PAS hanyalah fitnah, hanyalah perkauman, hanyalah main agama. Dia tak ada hujah ekonomi, dia tak ada hujah korupsi, dia tak ada hujah mengatakan Anwar ni songlap, dia tak ada. So dia tak ada. So dia buat fitnah. Dulu dia cerita pasal Freemason, dah dibuktikan tak ada pun Freemason tu, Anwar Ibrahim yang lain. Sekarang ni dia cerita LGBT pula. Tetapi dia lupa yang cerita LGBT ni, yang LGBT yang pondan pakai baju separuh bogel, dekat mana tuan-tuan? Dekat Kedah. Kedah ni diperintah oleh siapa? Oleh PAS. So sekarang ni adakah PAS berani mengatakan bahawa mereka juga memperjuangkan LGBT? So adakah PAS memperjuangkan LGBT? Oh, tak ada itu penganjur yang buat. Tak kisahlah. Anwar Ibrahim tak pernah mempromosikan LGBT pun. Nah, ada yang kata, ada satu video Anwar kata bahawa kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan mereka sendiri, kita kena fair kepada mereka. Now saya tanya, adakah itu satu statement yang salah? Kalau orang tu buat kesalahan, adakah tugas kita punitive, menghukum, atau tugas kita mendidik? Yang mana satu? Dia buat salah, kalau kesalahan jenayah itu terpulang kepada undang-undang negara. Tapi kalau dia buat kesalahan moral, adakah kerja kita sebagai pendakwah ni sebagai penghukum atau sebagai pendidik? Adakah kita ni qadi ataupun kita dai? Masalah orang PAS, dia orang nak jadi hakim, dia orang nak jadi penghukum. Syurga itu di tangan mereka, kunci syurga dan neraka itu di tangan mereka. Dia dah tentukan dah siapa masuk syurga dan siapa yang masuk neraka. Itu yang persoalan yang kita bawakan sekarang ini. Jadi bagi saya tuan-tuan, sebab itu penting untuk kita nak melihat PAS dalam konteks yang apa yang tuan-tuan, dalam konteks yang sempit ni, dalam konteks PAS ini sebenarnya dia tak ada modal. Dia nak okey. PAS nak jual apa? Dia nak jual apa tuan-tuan? Dia nak jual model Kelantan. Dia tak boleh nak jual model Kelantan. Dia nak jual model Kedah. Dia tak boleh jual model Kedah. Even Terengganu, negeri yang kaya pun dia tak boleh nak jadikan model tuan-tuan. Kami boleh cerita pasal Selangor. Kami boleh cerita pasal Negeri Sembilan yang kita perintah selama 5 tahun ini. Kajian kita lakukan bagaimana orang berpuas hati, kebanyakan rakyat berpuas hati dengan pentadbiran di Selangor dan pentadbiran di Negeri Sembilan. Dan hari ini kita tengok bagaimana Rafizi ada buat satu press conference panjang. Saya nak ulas tentang press conference tersebut panjang. Sebab kita dalam suasana ni, tempat ni pun nak tutup dah. Jadi Rafizi bantai PAS dan BN yang bacot istihar harta. Ni yang menariknya. Rafizi istihar harta. Kemudian dia istihar, dia kata dia ada aset hampir 18 juta ringgit, 17 juta lebih lah. Kemudian ramai lah daripada BN bantai dia. Macam mana kau dapat 17 juta? Macam mana kau boleh dapat tersebut? Macam mana kau evaluate company kau sendiri? Kenapa kau buat macam tu, kau buat macam ni? Kita kata, bila Rafizi jawab hari ni, itu kata, itu masalahnya bila engkau orang tak faham audit. Tetapi tiba-tiba nak bercakap tentang audit. Okay, dia cerita panjang lah. Macam mana evaluation dia kepada company tersebut mencapai puluhan juta. Malah saya boleh kata, nilaian company Rafizi Invoke ni boleh sampai ratusan juta. Tak mustahil. Saya sendiri dalam industri, dalam bidang IT. So kita tahu potensial. Dan itu sebab kenapa Rafizi bawa kita ke arah IT development sekarang ini. Ke arah software development. Dan bukan lagi kita kena tinggalkan industri construction, kita kena tinggalkan industri yang melibatkan perladangan tu. Kita dah kena secondary kan. Bukan tak boleh buat langsung, kena buat juga. Tapi itu dah jadi secondary atau tertiary punya industri. Fokus kita sekarang ini, kita kena fokus kepada industri seperti IT, seperti software development. Kerana apa? This is where the real money akan ada tuan-tuan. Ini di mana duit yang sebenar akan muncul. Yang situ tuan-tuan kita kena lihat dan kita kena perhatikan kenapa itu yang kita perlukan sekarang. So bila Rafizi Rafizi bentangkan tentang
tentang dia punya harta dan sebagainya. Orang PN pertikaikan, orang BN pertikaikan. Now Rafizi kata, okey, saya dah jawab semua ni. Soalan dia, kenapa PN dan BN tak berani nak isytihar harta? Itu soalan kita. Kenapa PAS, UMNO Bersatu tak berani nak isytihar harta? Kenapa? Soalan kita mudah je tuan-tuan. Kenapa tak berani isytihar harta? Kenapa takut nak isytihar harta? Kalau tak ada apa-apa nak disembunyikan, kenapa takut nak isytihar harta? Rafizi dia boleh kata dia tak jadi menteri, dia hanya jadi ahli parlimen satu penggal. Selepas itu dia tidak bertanding, dia buka syarikat, dia ada aset 18 juta. Kenapa nak pertikaikan aset yang diperolehi daripada company dia sendiri? Now, bagaimana pula dengan yang bertanding sekarang ni, terutama bekas-bekas YB yang jadi ahli-ahli menteri dan sebagainya? Kenapa tak berani isytihar harta? Ada yang kata, sekarang ini Anwar Ibrahim tak isytihar lagi, Kak Wan tak isytihar lagi. Itu Rafizi kata 2-3 hari ni dalam proses, sebab dia melihatkan akuan berkanun. Akuan berkanun ni tak boleh salah tuan-tuan. Kalau tersilap boleh didakwa. Jadi kena ambil masa sedikit. Sebagai pemimpin kena ambil masa sedikit. Sebab itulah kita kata pentingnya untuk kita lihat dan kita kena walk the talk. Kalau betul PN itu bukanlah parti yang rasuah, bukanlah parti yang songlap, kenapa takut nak declare harta? Kenapa takut nak declare harta? Itu persoalan ni kita nak bawa.